Okey, yang seterusnya adalah idiocy ataupun atah, iaitu kebodohan, mental imperfection that causes one to misunderstand something, thought without focus and fail to manage something. Okey, atah ni adalah dia tak gila tapi dia tak perfect, tak sempurna, akal yang tak sempurna, menyebabkan orang yang atah ni dia tak boleh dia susah untuk memahami sesuatu. Kadang percakapannya tidak fokus dan dia fail to manage something, dia gagal untuk urus sesuatu. Kalau dalam situasi sekarang ni kita boleh nampak macam syndrome Down, orang yang autism. Okay, types of atah ni, atah that lead to the state of inability to weigh and evaluate between good and bad. Ada dua jenis atah. Sama ada yang pertama yang lead to the state of inability to weigh and evaluate between good and bad, yang memang langsung tak boleh nak bezakan antara baik dan buruk. So atah jenis ni adalah similar to the law of insane person. Okay, kalau atah yang berat macam ni, idiocy yang berat macam ni, dia lebih kurang dianggap serupalah kesannya sebagaimana orang gila. Manakala atah that still can make consideration and can evaluate between good and bad, maknanya idiocy yang tak berat sangat ni, dia masih lagi ada certain ahliah al-adab. Okay, masih lagi ada certain kelayakan dari sudut untuk dipertanggungjawabkan dengan tugas sesuatu, tetapi not the same as a person yang perfect intellect lah. Tidaklah sama seperti orang yang sempurna akal. Okay. Effects of atah on ahliah al-wujub and ahliah al-adab. Okay, saya ulang semula. Ahliah al-wujub basisnya adalah life, nyawa. Jadi walaupun dia ni idiocy, tapi dia tak deny the existence of ahliah al-wujub sebab dia masih lagi bernyawa. Tetapi ahliah al-adab, kelayakan untuk dipertanggungjawabkan, kelayakan untuk menerima tugas-tugas beragama, depend on type of atah. Okay, kalau atah yang total, yang memang hampir sama dengan mad disease, hampir sama dengan insane, hampir sama dengan gila, then he will deny the existence of ahliah al-adab on himself. Okay, maka kelayakan dari sudut al-adab terbatal, tidak adalah. Okay, dinafikanlah kemampuan dia untuk menerima tanggungjawab. Tetapi if the atah he experience is partial, okay, masih lagi ada sikit-sikit kewarasan, so dia masih ada dalam sesetengah perkara masih lagi boleh menerima tanggungjawab, tapi tak perfect lah. Okay. Yang seterusnya adalah forgetful ataupun nisyan. Okay, due to a momentary disturbance in the mind that causes him to not remember something. Okay, so ni adalah impediment yang bukan original. Dia datang tiba-tiba jadi pelupa ataupun nyanyuk. Okay, tapi bukan daripada tindakan dia. Dia adalah datang daripada Allah juga, walaupun dia bukan originally pelupa ataupun nyanyuk. Okay. Kesan kepada kesan individu yang pelupa ni, okay, kalau al-wujub, hak-hak dia untuk mendapatkan hak does not deny lah sebab dia masih bernyawa, tapi kelayakan untuk menerima tugas ataupun tanggungjawab juga does not deny the existence of ahliah al-adab on the individual involved lah. Sebab reasonnya basis of ahliah al-adab, akal yang waras itu still exist, dia cuma pelupa sahaja. Jadi juga tidak menafikan kelayakan dia untuk menerima hak, menerima tanggungjawab dan tugas. Okay, sebab common sense ataupun akal yang waras itu masih lagi ada, cuma dia ni penyakit lupa. Okay, so the effect of nisyan on the worship and daily practice, kesan nisyan kepada ibadah seharian, kalau perkara berkaitan dengan hak-hak individu, hak-hak manusia, a person who forgets should not make it an excuse to avoid being responsible for damaging the property and property of others lah. Contohnya kalau dia pinjam kereta kawan kamu, si A pinjam kereta si B, dia bawa-bawa, tiba dia datang penyakit pelupa dia, dia parking kat mana apa semua. Okey, individu yang pelupa ni tidak menafikan
tidak boleh jadikan alasan untuk tidak bertanggungjawab, kalau merosakkan properti sendiri atau properti orang lain. Tetapi kalau perkara berkaitan dengan hak Allah, the forgetful nature that occurs in matters that involve the rights of Allah seperti puasa, solat, maka ianya adalah satu benda yang di-excusekan, benda yang boleh dikecualikan lah. Tidak menyebabkan dia berdosa. Kalau tengah puasa terlupa pergi makan, so tak berdosa, dan ibadah itu masih lagi boleh diteruskan. Yang seterusnya nanti akan sambung dalam video yang berikutnya lah.